Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Baik, alhamdulillah, pada hari ini kita akan sambung perbahasan dalam bab Murji'ah. Sebelum kita sambung pada video yang kedua tentang Murji'ah ini, kita akan refresh sikit. Kita akan ulang kembali beberapa perkara yang kita dah sentuh. Ada sedikit penambahan yang Ustaz lakukan dalam nota kamu ni. Okey. Pertamanya tentang pengertian Murji'ah, definisi Murji'ah. Murji'ah ni kalau kamu rujuk dalam kitab Mu'jam Al-Wasit, perkataan Murji'ah ni dia berasal dari kata Al-Irja'. Untuk memudahkan kamu, Ustaz letakkan dua saja maksud Al-Irja' ni. Kalau dalam nota yang terdahulu kita ada bagi dalam lima dia punya maksud dia tu, 5 ke 6. Tapi untuk nak memudahkan kamu ni, kita ambil dua saja yang dia nampak tepat dalam bab ni. Murji'ah ini dari segi bahasa berasal daripada kata Al-Irja'. Al-Irja' ni maksudnya mengakhirkan atau menangguhkan. Yang tu boleh rujuk dalam surah Al-A'raf ayat 111. Dan boleh juga dimaksudkan dengan pengharapan, mengharap. Yang ini boleh dirujuk dalam Al-Baqarah 218. Jadi apa justifikasi kenapa kumpulan Murji'ah ni disebut sebagai Murji'ah? Imam Al-Baghdadi mengatakan golongan ini disebut sebagai Murji'ah kerana mereka mengakhirkan, menangguhkan amal daripada iman. Apa yang dimaksudkan mengakhirkan atau menangguhkan amal daripada iman? Okey, di sini ni kalau kita perhatikan kita boleh rujuk daripada kata-kata Sufyan Ats-Tsauri. Kata-kata Sufyan Ats-Tsauri ni kamu boleh rujuk dalam kitab Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah oleh Al-Lalikai. Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, adapun Murji'ah, mereka mengatakan iman hanyalah ucapan tanpa amal perbuatan. Kita ahli sunnah, kita nak kata orang itu beriman, bagaimana kita nak katakan dia itu beriman? Orang yang beriman ni orang yang dalam hati dia percaya, dia yakin, dan dia lafazkan dengan lisan dia, kata dia percaya, kata dia yakin, dan dia buktikan dengan anggota. Itu baru kita katakan orang yang beriman. Baik, Murji'ah, mereka berkeyakinan iman ni, yang kata orang beriman ni, cukup sekadar dia mengaku di mulut, dia mengaku pada lisan, kata dia beriman. Tapi solat tak payah, tutup aurat tak payah, pakai tudung tak payah, zakat tak payah dah bawa keluar, puasa bulan Ramadan tak payah, tapi tahu kata ni wajib, aku beriman kepada Allah. So Murji'ah ni mereka mengatakan iman ni, yang nama iman ni cukup sekadar dia mengucap, dia mengaku pada lisan walaupun dia tak buat tuntutan-tuntutan yang lain. So Imam Sufyan Ats-Tsauri dia kata, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, mengucap dua kalimat syahadah, maka bagi golongan Murji'ah sempurna dah iman dia. Iman lelaki tersebut sama seperti iman malaikat Jibril, sama seperti iman para malaikat-malaikat yang lain, walaupun dia membunuh orang yang haram darah dia. Makna dia kata la ilaha illallah, dia mengaku Muhammad Rasulullah, iman dia tu sama macam iman malaikat Jibril, sama macam iman malaikat-malaikat yang lain, sama macam iman para nabi. Walaupun dia ni orang yang kita kata jahat tak ada dah, duk bunuh orang Islam, dia ni bila dia berjunub dia tak pernah mandi jenabah, dan dia juga tak pernahnya solat,
dan dia juga menghalalkan darah orang Islam. Contohnya macam kita kata Khawarij ke Syiah ke, dia menghalalkan darah ahli sunnah. So walaupun golongan ini mereka menghalalkan darah kaum muslimin, tapi sebab dia dah kata dah la ilaha illallah tadi ni, dia itu orang yang sempurna iman dia. Inilah kalau kita perhatikan ciri-ciri apanya Murji'ah, inilah yang apa dimaksudkan mengakhirkan atau menangguhkan amal daripada iman. Kalau kamu tengok dalam nota, dalam bahasa yang lebih mudah difahami adalah memisahkan amal daripada iman. Memisahkan amalan, memisahkan perbuatan daripada iman. Maksudnya, apa saja perbuatan kita manusia, perbuatan seorang yang dah mengucap dua kalimat syahadah ni, apa saja perbuatan dia, sama ada dia taat pada perintah Allah ataupun dia melakukan kederhakaan, tak bagi kesan pada iman dia. Buat dosa pun tak jejah iman dia. Kalau buat ketaatan pun tak bertambah iman dia. Iman dia ni tak bertambah dan tak berkurang pun disebabkan amalan dia. Ini yang dimaksudkan memisahkan amal daripada iman, ataupun kita kata apa, menangguhkan, mengakhirkan apanya apa, menangguhkan, mengakhirkan mengakhirkan amal daripada iman. Imam Abu Hasan Al-Ash'ari dia kata, dia nukilkan kata-kata Imam Asy-Syahrastani. Adapun nama Murji'ah, tadi ni kita sebut Murji'ah ni ada dua maksud dia kan. Satu mengakhirkan, satu lagi pengharapan. Okey, tadi kita sebut yang kata mengakhirkan ni makna dia pisahkan amal daripada iman. Makna buat pilah apa pun dalam kita kata apa di dunia ni, dia tak kacau dengan iman. Iman tu bila dah ada iman, dia jadi orang yang beriman, sempurna iman dia. Bunuh orang ke, berzina ke, tak solat ke, ataupun dia buat amal-amal kebaikan, tak bertambah sikit pun nilai keimanan dia. Sama macam tu juga. Ni kita kata maksud yang pertama. Maksud yang kedua, pengharapan. Apa maksud pengharapan? Pengharapan ni makna dia, golongan Murji'ah ni, dia bagi pengharapan yang melampau, sehingga kan menjadikan orang yang buat dosa besar ni tak takut akan dosa yang dia buat, tak rasa bersalah, tak takut rosaknya iman. Kita sebagai ahli sunnah, contohnya kalau kata kamu, bila kamu meninggalkan solat dengan sengaja, apa yang kamu rasa? Kita takut akan dosa. Kita bimbang, iman makin rapuh ni. Bila kita semakin banyak berbuat dosa, kita rasa iman itu makin rapuh, iman itu makin lemah. Itu adalah i'tiqad, keyakinan ahli sunnah wal jamaah. Adapun Murji'ah ni buat dosa, buat pilah dosa banyak mana pun, kita tak rasa iman kita tu makin kurang, kita tak rasa iman kita tu makin padam. Dia tak takut terjejah iman dia tak takut akan dosa, dia tak rasa bersalah. Sebab bagi golongan Murji'ah, bila dah ada iman, okey, iman dia ada, dia tetap banyak tu. Dia tak tambah, dia tak kurang apa dah. Jadi yang ni yang maksudnya bagi pengharapan ni. Maksudnya bagi pengharapan ni, kira buat dosa banyak mana pun tak apa, Allah tu Maha Pengampun, Allah tu Maha Penyayang. Allah tahu diri kita ni beriman. Contoh, kita tak kata dekat siapa-siapa, tapi kadang-kadang kita tengok kata-kata sebahagian umat Islam, kami ni walaupun free hair, tak pakai tudung apa semua, tapi kami beriman, kami ada iman. Jadi bahasa-bahasa ni kadang, kalau kita perhati tengok bahasa-bahasa yang dia ada corak pemikiran Murji'ah. Dia sekadar pengucapan di lisan, ataupun dia percaya pada hati, dalam hati, tapi dia tak buat dengan anggota. Dia ada ciri-ciri Murji'ah. Okey. Jadi di sini ni apanya, untuk kita nak faham yang kata Murji'ah ni apa dia. Tu dia punya takrif dia dan perbahasan macam yang disebutkan oleh para ulama. Okey, sejarah kemunculan Murji'ah.
terdahulu pernah sebut pada kamu, ada dalam nota, dia ada diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, Nabi kata dua golongan dari Bani Adam yang bukan termasuk dari bahagian Islam, iaitu Murji'ah dan Qadariyah. Hadis ni kita tak boleh jadikan sebagai hujah. Memang dia ada hadis cuma kalau kamu baca perbahasan ulama hadis, Imam Tirmizi kata macam ni, ulama-ulama lain kata lagu ni, berdasarkan penelitian ustaz, hadis ni kita tak boleh nak dijadikan hujah. Hadis ini bukanlah hadis yang sahih. So hadis ni kita tak ambil lah, nak tunjukkan kata Nabi pernah sebut ni tentang golongan Murji'ah ni. Hadis ni sebab ada keraguan dari segi periwayatan dia, kita tak terima. Tetapi kita nak sebut Murji'ah ni memang satu kumpulan lah. Cuma hadis ni kita tak boleh nak pegang lah sebagai hujah, sebab kita kata dia dipertikaikan dari segi kesahihan dia. Okey. Murji'ah ni dia bermula berikutan ketidakstabilan politik yang berlaku selepas Khalifah Osman dibunuh. Kita sedia maklum, bila Khalifah Osman ini dibunuh, dia berlaku macam-macam kecelaruan, macam-macam fitnah. Yang Khawarij dia sokong Ali. Kemudian ada pula golongan yang menentang Ali. Contohnya macam Muawiyah. Muawiyah dia menentang Ali. Sebab bagi Muawiyah dan pengikut dia, Ali ni dipaksa untuk pegang jawatan khalifah. Jadi perlantikan Ali sebagai khalifah ni tak valid, tak sah. Okey, tu Muawiyah. Kemudian ada juga kumpulan Ummul Mukminin Aisyah, dan juga di kalangan para sahabat seperti Talhah dan Zubair, yang juga kita kata menentang Ali sehingga berlakunya perang Jamal. Kemudian ada juga di kalangan Khawarij ni yang dia menentang Ali, asal kumpulan Ali tapi keluar daripada Ali. So di sini selepas pembunuhan Khalifah Osman ni, kita kata kecelaruan di kalangan umat Islam ni tak dapat nak dibendung. Dia kecelaruan yang di tahap yang kita kata dahsyat. Masing-masing bagi tafsiran, masing-masing ada pendirian sendiri, dan di sebalik yang kita sebut Syiah, Khawarij, kumpulan Ummul Mukminin Aisyah, Muawiyah, di sebalik kumpulan-kumpulan ini ada juga satu golongan yang lain daripada para sahabat yang bersikap berkecuali. Berkecuali ni makna sokong pun tidak, menentang pun tidak. So kita dah bahaskan dalam video yang pertama tu tentang Murji'ah. Ustaz dah sebut dah bahawa pendirian sahabat yang berkecuali ni dia ada sandaran hadis dia. Sebab bagi sahabat-sahabat ini, dia ada 8 kot sahabat-sahabat yang ambil sikap berkecuali ni. Sebab mereka tak dapat nak pastikan kebenaran itu berada di pihak yang mana. Jadi secara ringkas dia, kalau kita yakin kumpulan ini benar, okey, kita ikutlah yang mana yang benar tu, kita bantulah golongan yang benar. Kalau kita tahu kumpulan ni salah, maka haram kita menolong golongan yang salah, golongan yang zalim. Okey, kalau kebenaran ataupun kezaliman itu kita tak dapat nak pastikan, nak kata kumpulan ni betul tak betul, kita tak tahu nak pastikan yang mana satu. Maka bila kita tak dapat nak memastikan kebenaran di pihak yang mana, kita juga tak dapat nak melihat kumpulan ni salah ataupun tidak, maka di situ Nabi ajarkan untuk bersikap berkecuali. Berkecuali ni makna tak memihak kepada mana-mana. Jadi pendirian sahabat ni kita kata sesuai, benarlah berdasarkan petunjuk Nabi SAW. Cuma sahabat ni dia taklah buat kelompok dia sendiri, dia tak buatlah aliran Murji'ah dah. Sahabat ni dia sendiri-sendiri, dia pegang daripada hadis ni, dia tak membentuk satu mazhab pun, dia hanya berdiam diri. Cuma nak sebutkan daripada kita kata perkara-perkara yang berlaku ni, dia ada satu golongan, satu puak, bila dah tadi kita sebut berlaku macam-macam,
dia punya perbahasan, perbincangan bila jadi pergolakan politik ni. Ada generasi yang setelah sahabat. Generasi yang setelah sahabat ni, golongan yang seterusnya, generasi yang seterusnya banyak membincangkan macam mana kedudukan para sahabat yang terlibat dalam peperangan sesama Muslim. Dia, kalau kita baca hadis Nabi SAW, Nabi memberikan satu ancaman yang keras bila peperangan sesama Muslim ni. So peperangan sama Muslim ni dikira sebagai satu dosa besar. Jadi perkara ini dibincangkan, dibahaskan oleh, kita kata, golongan-golongan yang selepas zaman sahabat. Sebab tu kalau kita baca daripada aliran-aliran yang sesat ni, kita tengok golongan Khawarij dia bersikap keras. Golongan Khawarij ni dia kata pelaku dosa besar. Mana contohnya, kalau kita tahu pelaku dosa besar ni, contohnya mereka yang terlibat dalam, kita kata pergolakan peperangan sesama Muslim, ataupun orang yang meninggalkan solat fardu. Contoh orang yang melakukan dosa besar ni, Ustaz nak jelaskan dulu, sahabat ni kita tak kata sahabat buat dosa besar. Sahabat ni masing-masing mereka berijtihad, mereka tidak melakukan dosa besar. Cuma nak kata perbahasan ini menjadi topik yang hangat di kalangan umat Islam pada masa itu. Mereka membincangkan ni, bila jadi macam ni apa? Kalau orang yang buat dosa besar ni, apa keadaan dia? So Khawarij kata kekal dalam neraka. Apanya tak keluar-keluar dah. Manakala Murji'ah ni dia buat pendirian yang untuk nak counter balik pandangan Khawarij. Jadi Murji'ah ni dia kata orang yang buat dosa besar dia adalah mukmin yang sempurna, dan dosa dia tu, hukuman dia tu serah pada Allah. Allah nak ampun ataupun Allah tak ampun. So kalau kita tengok di sini ni, Murji'ah ni dia longgang lah. Kalau kita tengok Khawarij ataupun Syiah, dia condong kepada ekstrim. Kalau kata Murji'ah ni dia nak bagi kendong balik yang kita kata syadid tu, yang ekstrim tu. Tapi tetaplah kita kata salah pandangan golongan ni. Okey. Murji'ah ni dia ada beberapa kumpulan. Kamu boleh baca dalam nota ni. Kalau Ibnu Taimiyah dia sebutkan Murji'ah ni ada 3 kumpulan. Satunya golongan yang mengatakan iman ni apa yang ada dalam hati. Maksud iman ni sekadar, kita kata makrifat. Kita tahu Allah tu ada. Ataupun kalau macam contoh dalam bahasa mudah dia, kita baca kisah Nabi Musa. Fir'aun dalam hati dia yakin keagungan Allah, tapi dia tak beriman disebabkan takabur. So kalau ikut golongan Murji'ah, Fir'aun tu orang yang beriman lah. Sebab dia ada dah keimanan dalam hati dia, walaupun dia tak mengucap 2 kalimat syahadah. So golongan yang pertama, golongan yang mengatakan iman ni memadai apa yang ada dalam hati dari segi pengetahuan ataupun keyakinan. Yang ni pandangan daripada Jaham bin Safwan. Golongan yang kedua, dia kata iman ni cukup sekadar ucapan lisan. Makna dia mengucap, jadilah orang yang beriman. Walaupun lepas daripada tu dia tak solat, dia tak puasa, dia tak tutup aurat, dia orang yang beriman, yang sempurna iman dia. Golongan yang ketiga ni, golongan yang mengatakan iman ni cukup dengan mengaku pada hati, mengucap dengan 2 kalimat syahadah. Dia tak masukkan perbuatan tu sebagai satu syarat keimanan. Yang ni adalah Murji'ah fuqaha. Murji'ah fuqaha ni sebenarnya disandarkan kepada Imam Abu Hanifah. Itu 3 golongan. Dan Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi dia bawa kepada 4 kumpulan. Tu kamu boleh baca nanti ni. Kemudian dia ada persoalan tentang Abu Hanifah ni ahli sunnah ataupun Murji'ah. Okay, so perkara ni perkara yang penting untuk kamu faham. Nombor 1 sekali Ustaz nak sebut, ahli sunnah dan Murji'ah adalah 2 aliran yang saling bercangkah antara satu sama lain. Ahli sunnah adalah jalan yang selamat bawa ke syurga. Murji'ah ni mazhab yang sesat, mazhab yang menyimpang daripada ahli sunnah. So dua ahli sunnah dan Murji'ah ni dia
dia dia tak boleh duduk sekali. Dia umpama air dan juga minyak, tak boleh bercampur. So soalan kita, Abu Hanifah ni beraliran ahli sunnah ataupun murjiah? Jadi nak kena apa? Nak kena ni bagi betul, nak kena faham bagi betul. Nombor satu, macam Ustaz kata tadi, ahli sunnah dan murjiah ni adalah dua mazhab yang saling bercanggah satu sama lain. Ahli sunnah benar, murjiah sesat. Okey, Imam Abu Hanifah pula, dari segi ketokohan dia, kamu boleh baca pujian-pujian, pandangan-pandangan ulama. Imam Abu Hanifah ni diakui sebagai salah seorang imam besar umat Islam yang boleh kita katakan paling cerdas, paling faqih dalam bab agama, sehingga kan para ulama menggelar Imam Abu Hanifah ni Imamul A'zam, imam yang tertinggi. Dia ada disebutkan dalam satu riwayat, Imam Syafi'i kata pernah ditanyakan kepada Imam Malik. Ada orang tanya Imam Malik, apakah engkau pernah melihat Imam Abu Hanifah? Imam Malik kata, ya, aku melihat seorang lelaki yang jika dia mengatakan kepadamu bahawa dia ingin menjadikan tiang ini emas, itu akan terjadi kerana hujah yang dimilikinya. Maksudnya di sini nak tunjuk, kata Imam Abu Hanifah ni orang yang memang berilmu tinggi, kefahaman dia tu luas, lautan ilmu. Ulama-ulama ahli sunnah mengakui perkara ni. So balik kepada soalan kita, betul ke Abu Hanifah ni berfahaman murjiah? Kalau kita perhati, memang ada di kalangan ulama ahli sunnah yang mengatakan demikian. Ya, Imam Abu Hasan Al-Ash'ari, dia sebutkan Imam Abu Hanifah ni sebagai murjiah fuqaha. Okey. So di sini ni murjiah fuqaha ni nak menunjukkan, kata di kalangan ahli sunnah ni ada yang murjiah tapi sikit. Jadi Ustaz tak mau pedalam dalam bab ni, saya ikut kamu duk pening ke apa, kamu baca dulu nota ni. Cuma pandangan daripada para ulama, senang bahasa dia, Ustaz sebutkan pandangan Ibn Abil Iz Al-Hanafi dalam syarah Aqidah Tahawiyah. Imam Ibn Abil Iz Al-Hanafi, dia kata dalam syarah Aqidah Tahawiyah, perbezaan Abu Hanifah dengan ulama sunnah lainnya dalam bab takrifan iman hanyalah dari segi luaran saja, dari segi lafaz, dari segi terminologi. Adapun dari segi pandangan Imam Abu Hanifah yang lain tentang bab qadar, bantahannya terhadap Jahmiyah, penetapan sifat-sifat Allah, masalah tauhid dan seumpamanya, Imam Abu Hanifah ni sejalan dengan manhaj salaf. Cuma dalam bab iman tu saja, Abu Hanifah kata iman itu pembenaran di hati, pengakuan di lisan. Dia tak masukkan perbuatan tu sebagai syarat iman. Cuma dalam bahasa mudahnya Ustaz nak sebutkan, walaupun Imam Abu Hanifah mengatakan begitu, Imam Abu Hanifah tidak menafikan iman tu bertambah ataupun berkurang. Dia faham iman tu bertambah dan berkurang. Dia juga faham, kata iman tu sebagai bukti amalan. Amalan tu bukti keimanan. Bukanlah Imam Abu Hanifah tu kata iman ni sekadar pembenaran di hati, pengakuan di lisan, lepas tu dia tak solat, lepas tu dia tak pergi haji, lepas tu dia tak tunaikan zakat apa semua. Tak. Dia cuma sebutkan iman tu pembenaran di hati, pengakuan di lisan, tapi solat kena solat tak? Tutup aurat kena tutup aurat tak? Iman tu bertambah berkurang tak? Semua tu betul. Semua tu sejalan, satu pandangan dengan ulama-ulama ahli sunnah yang lainnya. Maka ada di kalangan ulama yang mengatakan kesilapan Imam Abu Hanifah pada takrifan iman tu dia adalah kesilapan yang kecil saja, tak perlu dibesar-besarkan. Dan hanya kerana kesilapan yang kecil ini, tak sewajarnya Imam Abu Hanifah dikeluarkan daripada mazhab ahli sunnah. Sebab banyak lagi pandangan-pandangan Abu Hanifah yang lainnya, kalau kita perhatikan, semuanya sejalan dengan manhaj salaf. Okey, ni kita cepat-cepat pasal nak bagi setengah jam saja. Okey, kemudian akidah murjiah. Akidah murjiah ni yang kita kata, kita ambil 5 yang kita kata mudah untuk kamu nak hadam. Murjiah ni kata iman sekadar pengakuan di lisan. Maknanya cukup mengucap 2 kalimat syahadah, contohnya tak solat tak apa, tak tutup aurat tak apa, tak pergi haji tak apa, tak tunai zakat tak apa, dia orang yang beriman. Cukup dah hanya dengan pengakuan lisan.
ataupun hanya dengan mengaku di hati dia percaya Allah tu Tuhan, dia percaya tapi dia tak mengucap dua kalimat syahadah pun, dia adalah mukmin yang sempurna walaupun dia tak mengucap dua kalimat syahadah, percaya dalam hati saja. So ini adalah keyakinan golongan Murji'ah. Kemudian yang kedua, iman mereka, keyakinan mereka, iman ni tak bertambah dan tak berkurang. Iman ni duduk statik macam tu saja. Jadi iman semua makhluk ni sama. Iman orang awam ke, iman para nabi ke, iman para malaikat ke, semua sama saja, tak ada beza apa. Jadi iman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan iman kita sama aja semua. Jadi ini pandangan Murji'ah. Salah lah pandangan ni. Kemudian mereka juga mengatakan orang yang melakukan dosa besar adalah orang yang sempurna iman dia. Bagi kita ahli sunnah, orang yang melakukan dosa besar, orang yang dia memang beriman tapi dia fasik lah, kan? Okey, baik. Jadi ini antara perkara-perkara yang Ustaz rumuskan dalam bab Murji'ah ni dalam 25 minit masa kita ni. Kamu boleh baca selanjutnya dalam nota yang Ustaz attach dalam kamu punya Google Classroom. Ada soalan apa-apa kamu boleh ajukan dalam grup WhatsApp. Okey. Sebagai bukti kamu mendengar kuliah kita, Ustaz nak kamu tulis satu perenggan. Benarkah Abu Hanifah beraliran Murji'ah? Benarkah Abu Hanifah beraliran Murji'ah? Okey. So Ustaz tak mau kamu copy paste daripada nota, baca kemudian buat ayat sendiri. Baca dan kemudian tulis jawapan kamu. Jangan terlalu panjang. Jawab apa yang ditanya saja. Jangan jawab lebih-lebih. Pada soalan-soalan yang lepas ni ada yang jawab tu sampai berjela-berjela dah. Orang tanya sikit je, dia jawab tak sangka banyak. Jadi berlebih dah tu, tak larat nak baca. Pun tak ada markah apa pun yang tu. So buat satu petikan pendek. Adakah Abu Hanifah beraliran Murji'ah? Apanya, berikan justifikasi anda. Tulis dalam Word, letak nama, letak nombor matrik, letak kumpulan aliran mazhab akidah A, B ataupun C. Okey, buatlah dalam, kita kata cukup sekadar 10 baris untuk nak jawab soalan ni. Hantar dalam email. Okey, kita sudahi dengan tasbih kafarah.